Tadi kalau kawan yang komen kata dah tahu tak kuat, kenapa nak serang? Zaman Saladin, zaman Nabi dia dah larang dah sekali, jangan masuk perang Badar wahai Muhammad. Kamu sudahlah 313 orang nak lawan 1000 lebih tentera musyrikin. Mereka mempunyai pedang yang sangat lengkap, kamu ada pelepah tamar, seperempat daripada tentera Islam hanya megang pelepah tamar, tidak pernah berlatih dan mereka bukanlah angkatan perang. Satu, dia akan tegur. Yang kedua, dia akan kata dekat Saladin, Saladin, janganlah kamu berperang. Ni 20,000, macam mana kamu nak kalahkan 50,000, 60,000 orang tentera Kristian? Kamu akan rempuh barisan yang pertama, hampir 40,000 tentera mereka di Hattin, dan kamu akan tempuh lagi 10,000 tentera mereka yang berada di sekitar Kota Lama. Bagi orang yang mengaji tawakal dan orang yang mengaji tentang perang jihad ni, tuan-tuan, dia tak berada sama macam kita, yang sentiasa fikir kita hanya akan berbuat sesuatu kalau kita yakin dapat hasilnya. Dia tak sama mentaliti. Perang bukanlah pelaburan traders yang tuan-tuan yakin masuk RM100 dapat RM1,500, barulah tuan-tuan kata bijak kerana aku telah masuk dengan signal yang betul. Tuan-tuan letak RM10,000 dapat RM1,000,000, tuan-tuan pun letak dekat Facebook dengan mengatakan seorang strategik yang betul. Perang yang ada ni kita tak pernah lalui kecuali sejumlah kecil nenek moyang kita pernah bersama dengan pejuang-pejuang dulu. Sebab tu dalam filem Mak Kilau, saudara dapat lihat yang nak berjuang membebaskan orang Islam daripada pendudukan British pada waktu tu jumlahnya kecil. Yang lain tu takut kerana mana mungkin keris melawan dengan senapang. Kalau saudara tengok juga perang Abdul Rahman Limbong, Parang dan juga Cangkul, berarak daripada kampung halamannya dan kemudian ditembak mati di Megabang Talipot. Tapi titik-titik inilah yang kemudiannya membangkitkan gerakan nasionalisme, yang menjadikan orang Melayu bangkit dan meneriakkan hidup Melayu pada tahun 1939 dan kemudian meneriakkan Pakatan Merdeka pada tahun 1946 kerana ada runut yang telah dibina oleh nenek moyang kita. Jadi apa saja yang orang Palestin buat sekarang, runutnya sangat panjang. Mereka kalah tahun 1948. Mereka bangkit perang dengan sokongan orang-orang Arab tahun 1967. Mereka berperang lagi dengan sokongan orang-orang Arab tahun 1973. Hinggalah kemudian orang-orang Arab yang berada di keliling bumi Palestin tak mampu lagi membantu Palestin, menarik diri, dan kemudian beberapa strategi yang diaturkan oleh Barat berjaya menyisihkan Arab Saudi daripada terus menyokong, menyisihkan Iraq dengan apabila datangnya rejim Saddam Hussein, dipindahnya perang Saddam Hussein daripada fokus membantu mendapatkan kembali Israel pada orang Palestin dengan mengalihkan perang dengan meminta Saddam Hussein berperang dengan Iran. Di tengah-tengah semua kelemahan tu, orang-orang Palestin berperang bersendirian. Jadi pada mereka yang selalu bercakap tentang strategi, saya minta balik, kalau tuan-tuan ada pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang mana bercakap tentang perang strategi, tuan-tuan takkan ikut perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana mana mungkin pergi Konstantinopel dengan laut yang di dalamnya dibina belahan pedang yang pembilah yang panjang, di mana setiap kapal yang lalu langgar pembilah akan karam. Tapi orang Islam ambil dalam kegemilangan Sultan Muhammad Al-Fatih ni, didukungnya kapal. Ni pembelah seperti mata pisau, dibina di luar Selat Bosporus. Orang Islam tak boleh masuk. Lalu je kapal yang berat tu akan tergesel mata tajam tu dan dia akhirnya akan pecah dan koyak. Tapi Muhammad Al-Fatih kata kita pergi. Malam kita akan dukung 20 kapal ni, turun balik gunung, kita akan melepasinya. Pagi besok mereka jaga kita telah berada di pintu Konstantinopel. Dan serangan fajar yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih juga melakukan serangan fajar. Kapal diangkat pada waktu malam. Cerah saja ketika orang-orang Kristian tak sempat memikirkan Konstantinopel akan dibarisi oleh 20 kapal orang Islam, maka mereka tidak bersedia. Saya ingin nak mengingatkan tuan-tuan bahawa sejarah perlu difahami bukan dalam konteks taktikal moden. Logik yang saudara letakkan seolah-olah orang Palestin berada dalam kasut saudara yang sedang berselesa-selesa di Malaysia. Logik seolah-olah saudara mengatakan bahawa sejarah Nabi yang boleh diikut dengan menggambarkan perang moden adalah di tengah-tengah padang pasir.